Baik, terima kasih rakan setugas kita Walimul dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah Auda, kita bersua kembali menerusi rampai pagi dari daerah Belait. Seperti biasa kami telah pun menyediakan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Namun sebelum itu saya kongsikan dulu antara acara pentas perayaan di persembahan Malam Bercorak Keagamaan diteruskan lagi pada malam nanti dengan pertandingan sebenarnya pertandingan tausyih peringkat saringan lelaki, anjuran pejabat hal ehwal masjid daerah dan masjid Pekan Seria, di mana ianya akan diadakan bermula pada jam 8 malam nanti di kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait. Sementara itu gerai ataupun acara pentas perayaan diteruskan lagi pada hari Rabu iaitu 28 hari bulan dengan persembahan pentarama anjuran Jabatan Penerangan. Auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi persembahan yang diadakan. Baik, itu Auda antara acara yang akan diadakan di daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Walaupun kemajuan teknologi dapat melahirkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan bahan bacaan seperti internet, namun peranan buku untuk mengasah dan memperkayakan minda dengan ilmu adalah tidak boleh dilemahkan oleh sebarang alat lain termasuklah internet. Setiap pembaca pasti mempunyai minat terhadap genre yang berbeza. Secara purata, golongan yang membaca sebuah buku seminggu atau 50 buah buku setahun didapati mempunyai taraf kualiti kehidupan yang tinggi. Membaca novel sering dianggap sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Padahal kegiatan ini sangat bermanfaat bagi otak seseorang. Novel yang mempunyai plot dan cerita yang menarik dan ada elemen kejutan di dalamnya mampu membuatkan pembaca ingin tahu dengan lebih mendalam tentang isi buku tersebut. Buku yang membentuk cerita secara tidak langsung membuatkan orang lebih rasa keseronokan yang membaca. Seterusnya, lebih suka membaca. Kalau dulu memang minda minat lah. Macam di kedai buku pun, novel apa kan ni? Memang kurang menarik lah rasanya. Tapi sebenarnya kawan-kawan yang menjadi punca lah, menjadikan saya sendiri minat untuk membaca novel. Jadinya diorang pun memasukkan ke dalam satu grup. Yang orang kata ni grup bookworm. Jadinya dalam itu sambil bertukar pendapat, ditanya juga kenapa diorang suka membaca novel ni, dari penulis yang mana, ceritanya yang macam mana yang diorang suka. Lepas itu dari sanalah bertanya kenapa diorang suka penulis yang ini. Jadinya diorang pun membagi tahu, cubalah baca, kata diorang kan. Kalau diorang menerangkan sendiri pun ketani macam indah percayalah. Jadinya mencubalah untuk membaca. Yang sebenarnya kalau kan membeli novel di dalam negara Tani sendiri memang kurang puas lah dari mendengar dari cerita-cerita dalam kelab bookworm. Jadinya kami pun kadangnya macam ada membuat plan untuk ke pesta buku kan. Dari sana boleh mendapatkan bermacam-macam jenis novel. Lepas tu boleh berjumpa dengan penulis sendirilah. Dan salah satu kepuasannya bila berjumpa dengan penulis sendiri ni, kita boleh berjumpa, berinteraksi dengan penulis, boleh bertanya dari mana minat menulis, sudah berapa tahun. Lepas itu dari mana ia mendapat idea dengan cara penulisannya yang boleh menarik orang ramai untuk membaca penulisannya dari satu novel ke satu novel tanpa putus. Dan ia pun
setiap peminatnya, macam kami sendirilah, setiap peminatnya yang membeli hasil karyanya tu, ia menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberi tanda tangan lah kepada semua novel yang kami bali dengan nama-nama kami sendirilah. Banyak buku yang mempunyai idea dan mesej yang hebat. Di dalam novel selalunya akan dicipta pelbagai watak manusia dan kesemua mereka mempunyai ujian dan cabaran masing-masing. Malahan juga terselit akan pergelutan hidup di dalam diri manusia. Kegemaran kebanyakannya macam cerita berkisarkan keluarga, pengorbanan, realiti kehidupan. Kebanyakannya yang itulah. Yang itu memang adalah uncle saya sendiri. Ia pun adalah salah seorang sastrawan. Ia ada menerbitkan hasil penulisannya sendiri. Cuma untuk menaruh minat dengan hasil penulisannya tu memang ada jauh berbeza sedikitlah, sebab dengan jalan cerita penulisannya yang lebih kepada sastra, dengan bahasa penulisannya yang jauh beza dengan novel yang berkisahkan yang masa ini dibacalah. Membaca buku tetap berbeza dengan melayari internet. Membaca buku tidak dibatasi oleh sebarang tempat dan waktu. Di mana saja dan waktu apapun kita boleh membaca berbanding dengan melayari internet. Membaca ni bukan sekadar mengisi masa lapang lah. Ianya boleh dijadikan pengajaran kerana intipati cerita oleh penulis itu sendiri dari realiti kehidupan. Jadinya yang baik itu dijadikan tauladan lah, dan yang sebaliknya dijadikan pengajaran untuk semua pembaca-membaca masa ini. Kini koleksi Dayang Salina melebihi daripada 500 buah novel dan berharap satu hari nanti beliau akan membuka mini perpustakaan agar apa yang beliau nikmati dengan membaca novel dapat dikongsi bersama dengan pencinta-pencinta novel yang lain. Biar apapun jenis buku bacaan yang dibaca mengikut minat masing-masing, biarlah ia memberikan pengajaran dan tauladan dalam menjalani kehidupan seharian. Buku juga mampu membawa pembaca ke dimensi yang berbeza, seterusnya melatih daya imajinasi, kreatif serta memperkembangkan emosi IQ pembaca.